Jadi yang dikatakan Melayu tu ada juga Melayu yang tak fasih dan menguasai bahasa Melayu. Profesor ini ungkap kemunduran bahasa Melayu. Bahasa Melayu seperti kehilangan jejak. Bahasa Melayu yang dulunya sebagai bahasa primadona suku Melayu yang diagung-agungkan oleh kaum Melayu itu, kini seperti kehilangan jejak. Sulitnya mengangkat kembali bahasa Melayu menjadi bahasa yang diakui di Asia Tenggara ini, membuat banyak profesor Malaysia seakan frustasi untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Beberapa profesor Malaysia seperti menemui jalan buntu, tidak adanya persetujuan dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang setuju dengan Malaysia, yang akan memartabatkan bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu adalah bahasa yang pada zaman dahulu dipakai sebagai bahasa pengantar oleh suku-suku Melayu di Semenanjung Melayu. Namun kini bahasa Melayu sudah diracuni oleh bahasa-bahasa asing yang masuk ke daratan Melayu. Ketakutan profesor-profesor Malaysia akan hancurnya bahasa Melayu di masa yang akan datang, tak lepas dari kedatangan pekerja imigran ke Malaysia. Sedikitnya jumlah penutur dibanding pekerja imigran, membuat bahasa Melayu sulit beradaptasi dengan orang yang bukan suku Melayu. Menurut profesor ini, banyak di kalangan suku Melayu, yang tak bisa berbahasa Melayu. Lantas, bagaimana konsep bahasa Melayu itu sendiri jika dilihat dari akarnya suku Melayu? Melayu, kita kena terima hakikat. Di Malaysia, sebagai rakyat, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bahasa rakyat negara ini. Siapa yang di warga negara dan siapa yang di rakyat kena terima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tapi kita lihat penguasaan kalau kita tak gunakan bahasa Melayu sebagai tak ada undang-undang. Ini yang menyebabkan kelonggaran dari segi undang-undang kita, dan ini menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia berbilang bangsa tidak fasih dan menguasai bahasa Melayu. Ini kita pergi kepada semua rakyat Malaysia. Sekarang kita pergi pada fokus apa itu Melayu, orang Melayu. Pasal 160 Perlembagaan yang dikatakan Melayu itu berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan budaya Melayu. Jadi yang dikatakan Melayu itu ada juga Melayu yang tak fasih dan menguasai bahasa Melayu. Adakah dia bukan Melayu? Ini tafsiran, tak ada undang-undang. Ini tafsiran saja apa itu Melayu. Jadi untuk garis panduan. Jadi bahasa jiwa bangsa dilihat pada bangsa. Jadi kita mesti lihat dari segi sosiologi, antropologi, apa itu Melayu, bangsa Melayu. Di sini saya akan Bahasa tambahkan Melayu. bahwa bangsa Melayu Itu bukanlah satu. bangsa Malaysia. Dan kita lihat pula dari segi konteks politik pula, bangsa Malaysia. Ini kena lihat. Bangsa Malaysia adalah semua rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa, dijadikan bangsa Malaysia. Jadi bangsa Melayu dan bangsa Malaysia. Jadi dalam konteks kenegaraan, dalam perlembagaan kita, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan pada negara bangsa Malaysia. Tapi kenapa kita tukar pada bahasa Malaysia bukan tetap guna bahasa Melayu? Ini pun satu salah. Kita tidak boleh menggunakan bahasa ke Malaysia. Bahasa Malaysia baru tahun 1963 bermula dan digunakan tahun 70-an. Sebenarnya bahasa Melayu tetap bahasa Melayu. Dalam perlembagaan pasal 152, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini kita kena kuat dan kukuhkan. Ini saya rasa pejuang bahasa semua, orang undang-undang semua kata ini tegas. Jadi saya nak lihatkan bahasa Melayu itu bahasa jiwa bangsa. Jiwa bangsa orang Melayu satu. Bila kata bahasa Melayu, itulah perasaan orang Melayu, kasih sayang, kehebatan orang bertutur. Dan bahasa jiwa bangsa kepada bangsa Malaysia, setiap rakyat fasih. Yang menjadi masalah, bahasa Melayu tidak ada peruntukan undang-undang penguatkuasaan. Kalau salah penggunaan bahasa apa sebagainya nak dihukum, kecuali ada di kerajaan tempatan dari segi iklan kalau macam Dewan Bandar Raya ni banyak menurunkan kesalahan bahasa. Itu ada. Tapi dari segi percakapan, amalan, mesyuarat, tak ada satu undang-undang yang menetapkan. Jadi bila nak menentukan dari segi falsafah bahasa jiwa bangsa, itu memang betul lah. Kehebatan bahasa bangsa Perancis kerana bahasa dia.
Jepun kerana bahasa Jepun, Cina dengan bahasa Mandarin. Ini kekuatan. Kekuatan di Malaysia ialah bahasa Melayu. Tapi dari segi amalan, kita tak sejiwa hebat jiwa bangsa tu seperti orang Cina, Korea, Jepun, Jerman, Perancis. Ini kelemahan kita. Jadi yang saya peranan Gapina dalam Gapena tetap mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa orang Melayu, jiwa bangsa dan jiwa bangsa rakyat Malaysia atau bangsa Malaysia. Gapena tetap mempertahankan berdasarkan pada Perlembagaan Pasal 1552 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa perpaduan, bahasa kesatuan, bahasa ilmu, di pusat bahasa komunikasi dan menjadi bahasa antarabangsa. Nombor 5 di antara bahasa-bahasa ribuan yang lain, kita nombor 5 ranking. Jadi saya rasa tak nampak mengapa bahasa Melayu tidak dapat dimartabatkan. Yang penting semangat pemimpin. Pemimpinlah patut menunjukkan contoh tauladan yang baik. Jadi saya mengesalah pihak atasan apabila bermesyuarat peringkat antarabangsa mewakili negara, gunakanlah bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi pengucapan. Lepas tu diterjemahkan dalam bahasa Inggeris seperti dilakukan oleh negara-negara yang sedang membangun. Demikianlah video kali ini. Seperti biasa, like, komen dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Semoga bermanfaat.